بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى بأثره ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. الحمد لله, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pagi ini kita dapat bertemu untuk meneruskan perbahasan kita berkenaan dengan mukhtasar Al-Bidayah wa Nihayah karangan Al-Imam Al-Mufassir Al-Muhaddith Abu Al-Fida Ismail ibn Umar ibn Kathir Ad-Dimashqi Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Baik, jadi kita sambung pada kataan Imam Ibn Kathir rahimahullah membahaskan berkenaan ini masih lagi berkenaan dengan kisah Nabi Ismail AS. Baik, kata beliau, baik, jadi yang sebelum ini kita dah sebut berkenaan dengan bantahan Imam Ibn Kathir rahimahullah terhadap golongan Syiah Rafidah Imamiyah Ithna Asyariyah, Imam 12, iaitu mereka mendakwa 12 daripada Quraisy, pemimpin daripada Quraisy itu mereka merujuk kepada imam-imam Syiah mereka, walhal ianya tidak langsung ada kaitan. Kata Imam Ibn Kathir rahimahullah, fa inna ulaika lam yakun fihim anfa'u min Ali wa ibnuhu al-Hasan bin Ali hina taraka wa sallama al-amra li Muawiyah wa akhmada nar al-fitnah wa sakkana rahal hurub baina al-muslimin wal baquna min jumlati ar-ra'aya lam yakun lahum hukmun 'ala al-ummah fi amri min al-umur wa amma ma ya'taqidunahu bi sirdabi samira fadhaka hawasun fi ar-ru'us wa hadayanun fi an-nufus la haqiqatu yang mereka mendakwa 12 imam yang mereka pegang itu adalah dalam hadis bukan imam di Quraisy dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun apa yang didakwa oleh tidak mempunyai sandaran, iaitu apa yang mereka i'tiqad Imam Mahdi itu masih lagi menunggu di sebab di gua di baik. Baik, kemudian kata Imam Ibn Kathir rahimahullah, wal maqsud anna Hajar alaiha salam lamma wulida laha Ismail ishtaddat ghiratu سارة منها وطلبت من الخليل أن يغيب وجهها عنها فذهب بها وبوالدها فسار بهما حتى وضعها حيث مكة اليوم ويقال إن ولدها كان إذ ذاك رضيعا. Baik, maksud yang nak ditujukan di sini, iaitu yang nak diberi fokus ialah berkenaan dengan kisah Hajar lah. Tentang Syiah tu hanya bantahan lah berkenaan dengan isu berkenaan dengan Imam 12 tu kan. Baik, dan maksud di sini bahawasanya Hajar alaihi salam ketika melahirkan Ismail, setelah dia melahirkan Ismail, maka bertambahlah kecemburuan Sarah terhadapnya. Wa talabat minal khalil an yughayyiba wajhaha anha.
Jadi Sarah meminta kepada Al-Khalil, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam, supaya apa menjauhkan wajahnya daripadanya, yakni menghalau lah, maksudnya memisahkanlah, yughayyiba wajhaha anha, maknanya memisahkan. Jadi Sarah minta tak duduk sekali lah. Baik. Jadi ini kita kata memang sabit lah, ghirah seorang wanita, kecemburuan seorang wanita terhadap suami ini memang sabit lah. Tidak, kita kata memang perkara tu adalah perkara yang normal lah kan. Baik. Kerana ibu kita Sarah manusia, manusia biasa, manusia biasa yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ditetapkan beliau sebagai isteri Khalil, ini isteri kepada kekasih Allah, itulah nabinya, rasulnya Ibrahim alaihi salam. Itu sahajalah kelebihan Sarah. Jadi Sarah bukan malaikat, Sarah bukan separuh dewa ke, bukan. Sarah ialah apa? Manusia, bashar, sebagaimana suaminya Ibrahim. Baik. Jadi sudah tentulah sifat basyariah itu masih ada lah, maknanya tak, kita kata tak pelik lah, perkara tersebut juga ada pada mereka yang mempunyai rujhanil aql di kalangan wanita, maksudnya mereka yang mempunyai daya di pemikiran yang tajam, pemikiran yang tinggi, seperti kita lihat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha juga cemburu terhadap Khadijah, walhal Khadijah radhiyallahu anha telah meninggal dunia, tapi berlaku ghirah, kita katakan ghirah an-nisa, ghirah seorang wanita, ini memang sabit lah. Sebab itu ketika berlakunya dalam sebagaimana dalam riwayat yang sahih berkenaan dengan kecemburuan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha terhadap Khadijah, sampai di hadapan sahabat Nabi, maknanya Aisyah ni dia jatuhkan pinggan, maksudnya sampai pecah. Nabi SAW sebut dekat sahabat, gharat ummukum, ibu kamu ni buat cemburu lah, maknanya macam tu kan. Jadi sebenarnya ini juga berlakulah juga pada Sarah. Jadi kita kata memang perkara macam ini adalah berhajatkan kepada kita kata keseimbangan lah dalam rumah tangga. Tidak kiralah sama ada rumah tangga itu kita kata bagaimanapun keadaannya, maka ini adalah contoh. Maknanya di sini contoh yang Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan para nabi dan isteri-isteri mereka ni tidak terkeluar daripada sifat-sifat kemanusiaan mereka. Sebab itu kaedah yang penting yang diketengahkan oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah, bila mereka ingin membantah dakwaan golongan-golongan yang melampau, seperti golongan ghulatus sufiyah, golongan batiniyah, golongan-golongan yang sesat ini, kaedahnya mudah je. Maknanya apa sahaja dakwaan yang terkeluar daripada sifat-sifat kemanusiaan, basyariah, maka ianya adalah batil. Ianya adalah batil. Maknanya apa sahaja dakwaan mereka terhadap para nabi dan rasul, ataupun termasuklah pengikut para nabi dan rasul, orang-orang beriman, wali-wali Allah dan sebagainya, jika didakwa sesuatu yang terkeluar daripada sifat kemanusiaan, yang tidak menafikan kerasulan, ataupun kita kata sama ada yang kita kata yang sifat yang terkeluar daripada sifat kemanusiaan dan mengatasi sifat kemanusiaan, seperti menjadi setahap dengan malaikat, ataupun mengangkat kedudukan menjadi satu tahap dengan Tuhan, itu kita tahulah batil lah kan. Macam apa, kononnya Nabi ni tidak pernah kita tak pernah melihat kemaluan dia, tak pernah, itu mengarut kan, maksudnya tak pernah
apa lagi tak pernah Nabi ni dia punya nak sucikan Nabi ni sampai tahap nak angkat tahap Tuhan. Kata Nabi ni rambut dia tak ada bayang-bayang lah. Ini mengarut sangat mengarut kan. Macam kisah-kisah yang mereka hikayat kan, contohnya macam kononnya Imam Abu Hanifah tak ambil wuduk selama berpuluh-puluh tahun, 40 tahun. Mengarut. Maknanya terkeluar daripada sifat basyariah kan. Jadi sama juga macam bila kita sebut tentang isteri para nabi macam contoh Sarah kan. Jadi kat sini isbat sifat kemanusiaan mereka. Maknanya ada sifat cemburu di kalangan isteri-isteri nabi ni, memang itu ialah normal, perkara yang normal kan. Baik, tidak mengeluarkan daripada kedudukan mereka. Baik, jadi apa yang diminta oleh Sarah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, kata Imam Ibn Kathir rahimahullah, iaitulah supaya dipisahkanlah, maknanya dipisahkan dengan tak duduk sekali lah. Tu maksud an yughayyiba wajhaha anha. Maknanya Sarah tak mau tengoklah, beratlah kalau ada Hajar tu masih lagi tinggal dengan mereka. Fadhahaba biha wa biwalidiha fasara bihima hatta wada'ahuma haitsu Makkatal yawm. Lalu pergilah Nabi Ibrahim membawa Hajar dan anaknya Ismail, dan mereka berjalan sehingga sampailah ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah. Maka Nabi Ibrahim meletakkan di Mekah, iaitu Mekah hari inilah. Baik, wa yuqalu inna waladaha kana idzaka radi'an. Baik, kata ahli tarikh, anak Hajar ketika itu, iaitu Ismail, ketika itu masih lagi menyusu. Idzaka radi'an, ketika itu masih lagi menyusu, masih kecil lah kan. Falamma tarakahuma hunaka wa walla dhahrahu qamat ilaihi Hajar wa ta'allaqat bi thiyabihi wa qalat ya Ibrahim aina tadhhabu wa tad'una hahuna وليس معنا ما يكفينا فلم يجبها فلما ألحت عليه وهو لا يجيبها قالت له الله أمرك بهذا قال نعم قالت فإذا لا يضيعنا. Baik, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam hendak meninggalkan kedua-dua orang yang dia cintai, iaitulah isterinya, kita kata jariahnya, dan juga anaknya, zuriatnya. Baik, Hajar dan juga Ismail, maka wawalla dhahrahu, yakni Nabi Ibrahim pun berpalinglah. Maknanya dia nak bergeraklah. Qamat ilaihi Hajar, maka berdirilah Hajar menghadap kepada Nabi Ibrahim. Wa ta'allaqat bi thiyabihi, kemudian Hajar pegang pakaian Nabi Ibrahim. Tarik maksudnya pegang, nak tanya, maksudnya nak bagi tahu, nak tanya sesuatu. Jadi Hajar pegang baju Nabi Ibrahim. Wa qalat ya Ibrahim, kemudian Hajar kata, ya Ibrahim, wahai Ibrahim, aina tadhhab wa tad'una hahuna, ke mana engkau nak pergi dan kau tinggalkan kami di sini. Wa laysa ma'ana ma yakfina, dan tidak ada bersama kami ni apa yang dapat mencukupkan kami. Falam yujibha, so Nabi Ibrahim tak jawab. Falamma alahad alaihi wa huwa la yujibuha qalat lah, kemudian sekali lagi Hajar merintih, maknanya kita kata seorang isteri, maknanya seorang bersama dengan seorang anak yang masih menyusu di wadi, di lembah yang kering kontang, yang tidak ada manusia dan tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada apa, kering kontang. Alahat alaihi wa huwa la yujibuha, maksudnya Hajar dia merintih dekat Nabi Ibrahim. Dia tanya, aina tadhhab wa tad'una hana, ke mana kau nak pergi wahai Ibrahim? Qalat lahu, kemudian Hajar kata dekat Nabi Ibrahim, Allahu amaraka wa tad'una hahuna. Jadi bila kat sini kita dapat faedah di sini, para nabi dan rasul mereka tidak akan mendahului apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Maknanya kalau Allah perintahkan, mereka tak akan bercakap melainkan apa yang diwahyukan. Sebab itulah kat sini kita dapat faedah kenapa Nabi Ibrahim tak jawab. Satu, Nabi Ibrahim diwahyukan, jadi dia tak jawab dekat Hajar.
Yang kedua, boleh juga kita faham daripada sini kenapa Nabi Ibrahim tak jawab, kerana berat. Kerana berat dari sudut apa? Dia nak meninggalkan Hajar dan anaknya, zuriatnya Ismail. Maknanya dari sudut dia tak keluar daripada sifat basyariah. Jadi seorang suami maksudnya mesti akan dia takkanlah tak rasa berat kan, maksudnya nak meninggalkan isteri dan anak di tempat yang tidak ada sesiapa. Tapi yang kalau kita tengok balik, sebab itu dalam riwayat-riwayat yang disebutkan, so Ibnu Katsir di sini dia ringkaskan. So dia datangkan dengan kisah tersebut dengan ringkas. So dia kata wala yujibuha, dan Nabi Ibrahim tak jawab. Kemudian Hajar, dekat sini nampak juga bagaimana kecerdikan seorang isteri. Hajar dikata dekat Nabi Ibrahim, qalat lahu. Maksudnya Hajar dia boleh faham dah. So kenapa suaminya Ibrahim tak jawab. Sebab tu Hajar terus dapat boleh tangkap lah, Allahu amaraka bihadha, adakah Allah yang memerintahkan kau dengan ini? Kat situ barulah Nabi Ibrahim jawab, na'am. Kemudian kita lihat jawapan seorang isteri yang salihah, isteri yang siddiqah, isteri yang benar, isteri yang kita kata yang beriman. Na'am, kata Hajar, na'am. Qalat kata Ibrahim, na'am. Qalat, kata Hajar, fa idzan la yudayyi'una. Kalau macam tu Allah takkan mensia-siakan kita. Maknanya imdi, pergilah wahai Ibrahim, tinggalkan kami di sini, Allah takkan sia-siakan kami, Allah akan jaga kami. Itu maksudnya. So di sini menunjukkan bagaimana hasil tarbiyah seorang nabi kepada syariahnya, kepada keluarganya, mendidik mereka dengan tauhid. So dapat kita nampaklah kat sini macam mana jawapan Hajar tu menunjukkan Hajar termasuk dari kalangan orang-orang yang bertakwa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu bila Hajar tanya, Allahkah yang memerintahkan ini? Na'am, kata Nabi Ibrahim, fa idzan la yudayyi'una. Kalau macam tu aku yakin Allah takkan sia-siakan kami. Baik. وقد ذكر الشيخ أبو محمد بن أبي زيد رحمه الله في كتاب النوادر أن سارة تغضبت على هاجر فحلفت لتقطعن ثلاثة أعضاء منها فأمرها الخليل أن تثقب أذنيها وأن تخفضها فتبر قصمها. Baik, disebutkan oleh Syekh Abu Muhammad Ibn Abi Zaid rahimahullah dalam kitabnya An-Nawadir, bahawasanya Sarah ini marahlah, taghaddabat ala Hajar. Jadi Sarah ni marah dekat Hajar. Fahalafat, kemudian Sarah telah bersumpah lataqta'anna thalathata a'dha'a minha, dia akan mengerat atau memotong 3 daripada anggota badannya. Maknanya 3 bahagian kecil daripada anggota badannya. Maknanya dia bersumpah. Fa amaraha al-Khalil an tathqiba udhunaiha. Kemudian Nabi Ibrahim perintahkan Sarah supaya kita kata menebuk kedua cuping telinga. Wa an takhfadaha. Takhfadaha di sini maksudnya, kita tengok sini, khitan, dan supaya dia dikhitankan. Fatabarra qasamaha, supaya dia khitan, dan fatabarra qasamaha maknanya dia kita kata maksudnya daripada perbuatan tadi itu, maksudnya sumpah dia tu maksudnya terlaksanalah. Maknanya dia melaksanakan sumpah tu, maksudnya dia membatalkan sumpah tersebut dengan perbuatan tersebut sebagai gantinya. Wallahu ta'ala a'lam akan kesahihan kisah ini, tapi Ibnu Katsir dia hanya nukilkan. Baik, qala Suhaili fakanat awwala man ikhtatana minan nisa. Kata Suhaili dalam Rawdhul Unuf menyebutkan Sarah ialah wanita yang pertama yang berkhitan.
wa awwala man tuthuqibat udhunuha minhunna, dan wanita yang pertama yang menindik cuping telinga. Wa awwala man tawwalat zailaha, dan pertama sekali yang melabuhkan selendangnya ataupun zailaha ni maknanya pakaiannya. Maknanya kalau kita tengok di sini baik, itulah wa tawwalat zailaha maknanya memanjangkan dia pakaiannya. Baik. Baik, kita sambung sini. Baik. Kemudian kata Imam Ibn Katsir rahimahullah, zikru muhajarati Ibrahim bibnihi Ismail wa ummuhu Hajar ila jabali Faran wa hiya ardu Makkah wa bina'uhu al-bait al-atiq. Baik. Penyebutan berkenaan dengan hijrahnya Nabi Ibrahim dengan anaknya Ismail dan ibunya Hajar ke Jabal Faran, Bukit Faran, yang ianya adalah bumi Mekah, dan pembinaan Baitul Atiq, pembinaan Kaabah, Baitul Atiq, rumah yang paling lama sekali, rumah ibadat yang paling lama. Baik. Kemudian Imam Ibn Katsir dibawakan riwayat Imam Al-Bukhari dengan sanadnya daripada Ibn Abbas, qala awwalu man ittakhadha nisa'ul mintaqa min qibali ummi Ismail. Jadi wanita pertama, kata Ibn Abbas, wanita pertama yang membuat mintaqa maknanya nitaq, maknanya apa? Mintaqa di sini merujuk kepada ikat pinggang, tali ikat pinggang untuk yang perempuan pakai. Wanita yang pertama buat tali ikat pinggang ni ibu Ismail, yang ni Hajar. Jadi kata Ibn Abbas, ittakhadhat min taqa li tu'affi atharaha ala Sarah. Dibuat ikat pinggang tu untuk diikatkan pada pakaiannya dan untuk menghilangkan jejak kakinya daripada pengetahuan Sarah. Kemudian thumma jaa biha Ibrahim wa bibniha Ismail wa hiya turdi'uhu. Kemudian dia Nabi Ibrahim membawa pergi Hajar dan Ismail yang tengah sedang menyusui itu. Kemudian mereka diletakkan di sisi bait, di sisi bait. Ketika itu tak ada lagi bait lah, maknanya wadi ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram, maknanya tapak bait, tapak Kaabah lah, tapak Baitullah. Inda dawhatin fawqa zamzama fi a'la al-masjidi, iaitulah di kawasan dekat dengan pohon yang besar di atas kawasan dekat dengan Zamzam, sekitar dengan Masjidil Haram lah. Baik. Kemudian kata Ibn Abbas, walaysa bi Makkah yawma idzin ahadun walaysa biha ma'un fawada'ahuma hunalika wa wada'a 'indahuma jaraban fihi tamrun wa siqa'an fihi ma'un thumma qaffa Ibrahim muntaliqan fatabi'athu ummu Ismail فقالت يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس به إنس ولا شيء فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها فقالت له الله أمرك بهذا قال نعم قالت إذن لا يضيعنا ثم رجعت. Baik. Jadi diletakkanlah kata Ibn Abbas, ketika itu di Mekah tidak ada seorang pun manusia, tidak ada air, tidak ada manusia, tidak ada tanaman, tidak ada apa-apa, rumah apa semua tak ada lah, maknanya wadi ghairi dhi zar'in, itu yang disebutkan dalam Al-Quran, yakni lembah yang tidak ada sebarang tanaman, ghairi dhi zar'in, yakni yang kering kontang. Itu keadaan dia. Kemudian Nabi Ibrahim AS, tengok Nabi Ibrahim AS, tawakal Nabi Ibrahim, tawakal yang sahih, tawakal yang bersama asbab.
Kerana sabab itu adalah rukun bagi tawakal. Salah satu paksi bagi tawakal. Apa Nabi Ibrahim buat? Nabi Ibrahim tinggal macam tu saja ke anak dia? Tinggal macam tu saja ke Hajar? Wa wada'a indahuma jaraban fihi tamrun. Wa siqa'an fihi ma'. So Nabi Ibrahim tinggalkan bersama dengan Hajar dan Ismail, iaitulah apa? Jarab, iaitu apa kita kata apa, jarab ini bekas bekas yang dibuat daripada kulit. Kantung, kita kata kantung yang dibuat daripada kulit yang berisi di dalamnya apa dia? Kurma, tamar. Wasiqa'an minal ma', dan juga wasiqa'an fihi ma'. Siqa' maknanya bekas air. Siqa' bekas air yang juga diperbuat daripada kulit. Qurbah saghirah, dia kecil, yang ada di dalamnya air. Thumma qaffa Ibrahim muntaliqan. Kemudian Nabi Ibrahim AS berpaling. Berpaling maksudnya berpaling daripada isteri dan juga anaknya, Hajar dengan anaknya, untuk bergerak. Fatabi'athu ummu Ismail. Kemudian bila Nabi Ibrahim berpaling dan nak bergerak pergi, ikutlah apa? Ummu Ismail. Hajar pun ikut dari belakang, dan yang sebelum ni disebut dia tarik baju Nabi Ibrahim. Faqalat ya Ibrahim, katanya wahai Ibrahim, ke mana engkau nak pergi? Wa tatrukuna bi hadzal wadi alladhi laysa bihi insun wala syai'. Kau tinggalkan kami di lembah yang tidak ada padanya manusia dan tidak ada sesuatu apa pun. Faqala lahu dhalika miraran. So ini ni cerita Ibn Abbas. So ini perkataan Ibn Abbas. So Ibn Abbas cerita. Maka kata Sarah kepada Nabi Ibrahim berulang kali, aina tadhhab wa tatrukuna bihadza. Ke mana kau nak pergi kan? Tinggal kami di lembah ini. Wa ja'ala la yaltafitu ilaiha. So yang ni Ibn Abbas kata Nabi Ibrahim tak berpaling. Nabi Ibrahim tak berpaling. Faqalat lahu, kemudian Allahu amaraka bihadza. Kemudian Hajar tanya dekat Nabi Ibrahim, Allahu amaraka bihadza, adakah Allah yang memerintahkan kau dengan ini? Kata Nabi Ibrahim, na'am. Kemudian kata Hajar, idzan la yudayyi'una. Kalau macam tu, dia tak akan mensia-siakan kita, tak mensia-siakan kami. Allah Ta'ala tak akan mensia-siakan. Kalau apa yang diperintahkan, ini yang diperintahkan, dia tak akan sia-siakan. Dia tak akan tinggalkan kami dengan dalam keadaan sia-sia. Dia akan bantu kami. Dia akan provide untuk kami makanan. Dia akan bagi segala-galanya. Itulah tawakal. Thumma raja'a. Kemudian dia pun patah balik pergi ke tempat yang Nabi Ibrahim tinggal. So kat sini kita boleh ambil faedah yang penting. Al-akhdhul asbab la yunafi tawakkul. Mengambil sebab tidak menafikan tawakal. So Nabi Ibrahim walaupun perintah Allah supaya tinggalkan Hajar dan Ismail di wadi ghairi dhi zar'in, di lembah yang kering kontang, perintah Allah dah kan, tapi Nabi Ibrahim tetap meninggalkan sebab. Maknanya mengambil sebab dengan meninggalkan satu kantung kecil kurma yang berisi beberapa biji kurma, dan juga satu kantung kulit yang berisi padanya sedikit air. Nampak? Maknanya penting kita kena faham konsep tawakal. Bukannya tinggal anak bini tak habis tinggal papa ke dana, kononnya tawakal ni salah. Keluar 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 9 bulan, keluar tinggal anak bini, dia kata tawakal. Tak tinggal nafkah, tak tinggal apa. Ini salah. Jadi orang yang nak keluar berdakwah ke, keluar apa ke, maknanya kena tinggal lah nafkah. Maknanya kena pastikan nafkah keluarga itu dijaga. Bukannya atas alasan tawakal, keluar beberapa bulan tak tinggal apa-apa. Ini salah lah, bertentangan dengan konsep tawakal. Semua para nabi dan rasul mengajar kita tawakal yang sahih, iaitulah mengambil asbab. Sama juga sekarang kan, kenapa tak ambil vaksin? Saya tawakal. Salah kan. Tak bolehlah kata macam tu kan. Jadi orang yang ambil vaksin pun tawakal, dia tawakal kan. Kamu tak tawakal ke Allah, kamu tawakal kat WHO pula kan. Jadi ini semua adalah perkara yang kita kena faham lah.
So sebab itu kita ambil asbab yang diharuskan, bukan ambil asbab yang diharamkan, bukan ambil asbab yang ditegah dalam syarak. Sebab ada juga orang yang ambil sebab yang haram, sebab yang kufur, sebab yang syirik. Contohnya apa? Hilang barang. Buat apa ni? Jom kita ikhtiar apa? Pergi jumpa bomoh. Jumpa bomoh tu ikhtiar yang haram, ikhtiar yang salah, ikhtiar yang kita kata dia bukan sesuatu yang sebab yang diizinkan oleh syarak untuk kita ambil. Hilang barang je pergi jumpa bomoh. Itulah orang kita. Perangai macam tu daripada dulu sampai sekarang masih ada. Hilang barang pergi jumpa bomoh. Lepas tu bomoh bagi tahu benda bohong. Percaya kat bomoh, kemudian pukul anak orang sampai mati. Allahul musta'an. Hak tu yang kita duk dengar. Setiap kita kata setiap ada saja isu-isu ataupun kes-kes yang melibatkan pembunuhan, melibatkan pertumpahan darah, mesti ada kena-mengena dengan bomoh. Jangan kita nak cuba untuk hilangkan peranan bomoh tu. Hak ni maksudnya kena masuk ni berita pun kena highlight kan. Mana-mana wartawan tu kena highlight kan, tulis. Mana-mana pendakwah yang boleh tulis dekat surat khabar, tulis. Masukkan. Highlight kan. Di laman-laman sosial ini, mana ni orang yang bertanggungjawab juga ni, kena pergi cari untuk bomoh tu. Dan pemerintah kena tegas. Maknanya kena ambil tindakan juga. Tak boleh biar macam tu, nanti berapa ramai lagi orang yang akan disesatkan oleh tok bomoh tu sehingga menyebabkan orang lain, anak orang lain pula, siapa pula nak kena bunuh kita pun tak tahu. Dengan macam-macam sekarang kita dengar berita-berita pasal bomoh ni, tok bomoh. Hak baru-baru ni dengar bomoh dekat mana? Kat pantai timur. Mencabul kehormatan orang. Tu bukan banyak tu. Kalau kita buat kajian tentang berapa banyak peranan tok bomoh ni dalam melakukan kerosakan di dalam masyarakat, memporak-perandakan hubungan kekeluargaan, memutuskan silaturahim, menatijahkan pertumpahan darah, dendam kesumat sesama keluarga, sesama masyarakat, berpunca daripada bomoh. Hak ni kena ambil serius benda ni. Kan, kena ambil serius. Dan tak boleh dibiarkan atas nama apa sekalipun. Atas nama rawatan Islam ke, rawatan apa ke, rawatan ghaib ke, apa benda ke. Sebab tu kena faham apa maksud kahanah, perbomohan tu. Itu tanggungjawab ahli ilmu untuk menjelaskan kepada masyarakat. Apa kaitan al-kahanah, al-kihanah atau al-kahanah was sihir. Perbomohan dan juga sihir ni sangat-sangat berkait rapat. Sebab itu Nabi SAW dalam hadis, antaranya apa yang diriwayatkan sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah al-ahadith as-sahihah. Begitulah juga dalam Sahih At-Targhib. Datang dalam riwayat At-Tabrani dan riwayat yang sahih. Laisa minna man tasahhara aw tusuhhira lah. Laisa minna man tahana aw tukuhina lah. Bukan di kalangan umat kami orang yang melakukan praktik sihir, orang yang mengamalkan sihir, dan orang yang diminta untuk disihirkan untuknya, baginya. Kemudian Nabi sertakan juga, bukan di kalangan kami orang yang takahana. Takahana maksudnya mengamalkan perbomohan, perdukunan, pertilikan. Sebab dia akan ada sama je. Dia package yang sama. Sihir, bomoh, dukun, semua sama. Takahana atau tukuhinalah. Bukan di kalangan umat kami orang yang mengamalkan perbomohan, perdukunan, pertilikan. Au tukuhinalah, ataupun yang diminta untuk diperbomohkan, didukunkan, ditilikkan. Jadi kena faham
Orang yang mendakwa ilmu ghaib, satu dah kafir. Bomoh, tokoh bomoh ni semua kafir. Tak kira apa sekali pun nama dia. Dia nak dipanggil nama ustaz ke. Kalau dia mendakwa dia tahu ilmu ghaib, kafir. Tanpa syak. Walaupun serban dia besar, walaupun kopiah dia dia besar, walaupun janggut dia panjang. Walaupun orang panggil dia ustaz. Kena tahu hakikat bomoh tu. Bukannya tak semestinya dia kena namakan diri dia bomoh. Boleh jadi orang panggil dia ustaz. Menyesatkan orang. Ini bahaya. Pertama, syirik kepada Allah SWT. Inna syirka la zulmun azim. Tak kira lah, walaupun dia tak tumpahkan darah orang pun, dah syirik dah. Dah zalim dah. Bayangkan kalau dia menyebabkan pertumpahan darah. Dan memang itu tabiat syirik. Syirik ni akan memporak-perandakan masyarakat. Paksi bagi keamanan ialah tauhid. Paksi bagi segala keburukan, syirik. Siapa kata syirik tak bahaya? Syirik. Punca segalanya syirik. Bukan masalah buli saja. Buli itu satu hal. Orang-orang sekular dia akan highlightkan masalah buli ya. Tak apalah, kita pun setujulah buli pun tak betul juga. Sama-sama juga zalim, tapi zalim sesama manusia kan. Tapi hak ni zalim yang paling tinggi ni, zalim kat atas Allah. Syirik. Mendakwa ilmu ghaib. Orang tu hilang barang, oh ni, nampak ni, tunjuk orang ni. Padahal tipu, kena tipu dengan syaitan. Gaduhlah fulan dan alan ni disebabkan oleh tok bomoh. Orang yang pegang jawatan ni, orang yang dah ada jawatan-jawatan, Allah Ta'ala akan tanya dia. Dia dah ada jawatan, dia tak amar ma'ruf nahi munkar, Allah Ta'ala akan tanya. Tanggungjawab pemerintah untuk ambil tindakan. Allah musta'an. Jadi ini kita kata kita tak boleh pandang remeh isu berkenaan dengan perbomohan ni. Berapa lama dah? Tahun 2021. Masih lagi kita mendengar kes pembunuhan yang dicetuskan oleh orang yang percaya kepada bomoh. Dan sebab itu urusan ataupun perkara berkenaan isu berkenaan akidah dan tauhid ini tidak boleh diremehkan. Pengajian tauhid dan akidah perlu diperkasakan. Takkan kita nak tunggu nanti anak orang lain pula kena. Sampai bila kita nak kena bertindak dengan menyeluruh, bukan satu sisi sahaja, bukan satu sudut sahaja. Kena tengok menyeluruh. Apa punca yang pertama? Sudah tentu kalau kita tengok kes tu, punca yang pertama dia bomoh. Kalau mereka tak percaya bomoh, tak berlaku sampai pembunuhan. Dan si bomoh tu masih bebas. Dan kita tak boleh jamin dia nak menyesatkan orang mana pula. Siapa pula yang bakal tertumpah darahnya? Sebab itu kita kata kena faham. Ini juga kalau kita tengok berpunca daripada salah faham terhadap konsep ilmu. Manhaj talaqi wal istidlal. Tak jelas. Macam orang Melayu dulu dipanggil orang yang ada kemampuan perbomohan ni, dipanggil alim. Tak percaya, tengok dalam manuskrip lama yang buat buku, yang buat buku, kitab-kitab sihir ni. Perbomohan, perdukunan, pertilikan ni kadang-kadang Tok Siak, Tok Imam juga, Tok Bilal masjid, Tok Imam masjid buat juga benda syirik sebab tak faham. Dan bercambah uskun dan usmuh, ustaz bomoh, ustaz dukun, ramai sekarang. Itu kita kata kena serius.
Mereka yang berada di ada tanggungjawab. Kita tanggungjawab kita sampaikan. Nak ambil tindakan, kita tak boleh nak ambil tindakan. Kita bukan pemerintah, kita tak ada kuasa. Kita sampaikan. Dan masyarakat, penting masyarakat. Satu masyarakat tu kena bersatu padu. Kalau boleh setiap kampung, setiap tempat, setiap daerah tu ada dibuat, contohnya boleh diperkasakan lagi rukun tetangga tu. Rukun tetangga ke apa ke, PIBG ke, sama juga. PIBG tu kena orang-orang yang faham tauhid. Rukun tetangga pun kena ada orang yang faham tauhid. Tak semestinya kena ada ustaz, kena ada orang yang faham tauhid. Persatuan ibu bapa ke, persatuan rukun tetangga ke, semua kena ada orang ahli tauhid yang memimpin. Bukan kena ada ustaz pun, kena ada orang yang faham tauhid. Boleh jadi orang awam yang faham tauhid tu lebih kuat pegangan agamanya berbanding dengan ustaz-ustaz yang kaki bomoh dan kaki dukun. Itu realiti. Sebab tu kena ada. Kena siap. Bukan setakat lawan penjenayah yang terang-terangan ni, penjenayah yang menjelinap masuk melalui perubatan, rawatan. Jangan buka pintu-pintu kerosakan ini dengan kita beranggapan hal tersebut ni tak apalah, dia ada ilmu, yang penting ilmu. Dia ni ilmu dia luas, takkan kita nak petikai. Dia alim, takkan petikai. Tapi hakikatnya bawa kepada al-kahanah, perbomohan, perdukunan. Lepas tu kita kena ni tanggungjawab semua. Tak kira lah media masa, media, orang yang ada dalam media, arus perdana, wartawan yang Muslim mesti kena jadikan isu ni isu yang sangat serius, isu perbomohan ni. Dan kerajaan kena memerangi. Bukan acah tak acah, bukan acuh tak acuh, bukan hanya melepaskan batuk di tangga. Dan berapa banyak dah kita dimalukan di luar negara, kita dimalukan dengan dulu waktu yang isu MH370 MH370 hilang kapal terbang tu. Malu satu dunia. Waktu tu anda mengaji kat Madinah lagi. Syekh sampai tanya, ni kat Malaysia ke? Malu kami. Malu orang Arab duk ingat kita ni maju, kita ni tak ada dah nak percaya benda-benda momoh ni. Rupanya ada lagi. Yang menyedihkan lagi, pemimpin atasan pula tu. Kita faham pemimpin politik semua ni. Hak ni pun kaki bomoh juga. Banyak juga duk percaya bomoh lagi. Kena bersepadu. Dakwah tu kena bersepadu. Maknanya kena peranan masing-masing. Mereka yang sudah menjadi wakil rakyat, dia kena tanggungjawab. Kena fikir, kena duduk satu semeja, fikir apa masalah, apa punca masalah macam ni, dan macam mana nak elak lagi untuk supaya dia tidak berulang. Bukan setakat 1-2 kes, banyak kes bomoh ni, bukan 1-2, banyak kes. Itu belum lagi kes yang gangguan seksual, cabul kehormatan orang. Kemudian ada lagi ustaz-ustaz yang boleh cakap bomoh ni macam doktor. Itu satu lagi. Kemudian bebas berceramah dan sebagainya. Jadi masyarakat dia kena, kalau kerajaan tak ambil tindakan, masyarakat kena bersatu padu. Dan masyarakat, bila masyarakat tu sendiri faham, insya-Allah pemimpin pun dia akan ikutlah masyarakat. Sebab pemimpin tu dia kena masyarakat juga. Kita nak salah pemimpin 100% pun tak boleh juga. Tapi masyarakat tu, ini duk buat cerita hantu, duk buat cerita bomoh sihir ni banyak lagi. Duk percaya lagi, duk bagi orang takut. Satu juga. Ni orang-orang yang ada pengaruh, pempengaruh, influencer dan sebagainya ni kena ambil tanggungjawab. Tak kira apa sahaja latar belakang, sebagai ahli tauhid, sebagai seorang Muslim, kena pakat-pakat memerangi syirikan.
Kan? Ni kena maknanya kena buat kempen berterusan. Bukan setakat kempen anti rasuah je, kempen anti bomoh. Minta ni siapa yang pempengaruh ni, minta datuk-datuk, datin-datin yang ada pengaruh, gunakan pengaruh ni. Ya, kita setuju anti rasuah. Anti rasuah tu satu, ni anti bomoh ni satu juga. Kena buat juga berterusan. Berterusan. Ni daripada duduk sibuk dengan politik, baik yang ni hak ni, perjuangan ni menegakkan tauhid. Allahul musta'an. Tak nampak lagi bahaya bomoh ni, tak tahulah. Memang kabur lah, memang terhijab lah daripada kebenaran. Wallahul musta'an. Susah kita kata. Kita minta Allah Ta'ala beri kita petunjuk kepada seluruh kaum muslimin dalam masyarakat kita ini untuk sama-sama membantras. Tak kira apa saja kapasiti yang kita ada, kita gunakan. Media sosial, media yang ada sekarang ni, bantah apa kita kata buat. Maksudnya seru masyarakat, seru kawan-kawan kita, bagi tahu adik-beradik kita, kawan-kawan kita, bagi tahu. Serius benda ni, bukannya benda berkait dengan hari ni mungkin anak orang lain kena, esok kita tak boleh jamin anak kita ke anak jiran kita, anak saudara kita boleh kena benda yang sama, barulah kita nak menyesal. Tak. Benda ni Islam dah tunjuk awal lagi, tutup pintu-pintu kerosakan. Nabi SAW sebut dah, man atakahinan aw arrafan lam tuqbal lahu salatuhu 40 yawman aw 40 lailan. Siapa yang mendatangi bomoh, dukun, pawang, tidak akan diterima solatnya selama 40 malam, 40 hari. Kalau dipercaya, man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mendatangi bomoh, dukun, pawang, uskun, usmoh, tak kira lah, nama tu tak menukar hakikat. Dah dia dakwa tahu ilmu ghaib, dah dia dakwa tahu siapa yang curi barang, dia boleh cari. Tu dakwa ilmu ghaib lah. Walaupun dia pakai kopiah, walaupun dia ustaz, walaupun dia semayang jemaah sekalipun, tetap itu adalah perbuatan syirik. Perbuatan mendakwa ilmu ghaib, kufur. Tak, dia baca Quran. Baca Quran sekalipun, tetap masuk. Bila dia ada satu naw' min anwa'il kahana, min anwa'is sihir, min anwa'it tanjim, berjenis-jenis kita perdukunan, pertilikan, sihir. Tu contohlah mendakwa ilmu ghaib tu bomoh je lah. Nabi SAW kata, siapa yang datang, jumpa, percaya dengan apa yang dia cakap, faqad kafara, dia telah kafir, bima unzila ala Muhammadin, terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dia orang kata kafir, dia tuduh takfiri pula. Ini satu hal pula. Irja' murji'ah. Ada pula ulama-ulama murji'ah, ustaz-ustaz murji'ah. Kita jangan hukum takfir. Bomoh pun manusia. Pandai pula kat situ. Dandan kat situ, tak kafir pula kat situ. Dandan nak acah-acah wasati, nak tunjuk pertengahan kononnya, tak, bukan. Ini satu lagi isu. Sebab apa benda ni tak dinampak serius? Sebab akidah ilmu kalam yang telah sebati dalam masyarakat kita ni, memanglah syirik dengan kufur tu takkan jatuh kufur melainkan orang tu i'tiqad. Maknanya kekufuran tak boleh berlaku kecuali dengan i'tiqad adanya bekas ataupun i'tiqad adanya mudarat dan manfaat selain Allah yang boleh bagi manfaat, barulah dia jatuh kafir. Maknanya tok bomoh tu, kalau dia buat bomoh tu, dia buat sihir ke apa, dia tak i'tiqad kata benda tu Allah tak benda tu memberi mudarat dan memberi manfaat bersama Allah, dia masih lagi Islam. Hak tu jadi tu, hak tu punca dia tu. Hak tu punca dia kata tok bomoh pun doktor tu, pasal tak kafir lagi.
Itu pula kaitan dengan ilmu kalam. Cuba buka kitab-kitab akidah ilmu kalam. Ada ke sebut perbomohan, perdukungan ni syirik dan kufur? Ada tak? Tekankan. Kecuali kitab tauhid ulama salaf lah. Kitab tauhid yang dia panggil Wahabi tu. Hak tu je lah ada. Wahabi bahaya, Tok Bomoh tak bahaya. Berapa banyak kes yang Wahabi dah, cuba kira ada tak kes yang Wahabi dah bunuh orang dengan Tok Bomoh yang dah bunuh orang? Berapa banyak? Cuba kira. Tak nampak lagi, tak tahulah. Allah musta'an. Baik. Dia Wahabi lagi bahaya daripada Tok Bomoh ni. Tu dia punya dahsyat. Last sekali hak orang mati pun salah Wahabi. Tok Bomoh tak salah. Tok Bomoh masih Islam. Wahabi takfiri. Wahabi ni mengkafirkan orang. Tok Bomoh tak salah. Tok Bomoh baik. Niat dia baik. Dia ikhtiar. Nak ubat orang. Pula. Ma lakum kaifa tahkumun? Bagaimana kamu hukum? Bagaimana kamu tengok neraca hukum kamu? Orang yang mengajak kepada tauhid, orang yang mengajak hanya menyembah Allah, orang yang mengajak manusia supaya tidak mempercayai bomoh, tak mempercayai tukang sihir, bomoh dan sebagainya, hak tu kamu kata sesat. Orang yang ajak orang kepada bomoh, tukang sihir, dukun, pawang, hak ni betul. Hak ni aswaja, ahli sunnah pula. Orang yang ajak kepada la ilaha illallah, orang yang ajak kepada tauhid, orang yang ajak kepada tidak mensyirikkan Allah, doa hanya minta dekat Allah, hak ni sesat. Orang yang mengajak kepada melampaui batas, ghulu kepada orang-orang yang dianggap soleh, ghulu kepada perkara-perkara yang dianggap mencari adat, dianggap sebagai orang yang betul. Ni apa ni? Masyarakat macam ni kita kata tak heran. Nanti akan banyak lagi kes yang akan berlaku. Sebab apa? Semua senyap. Tak boleh cakap benda tu sesat. Siapa cakap sesat, siapa cakap kafir, Wahabi. Salah masyarakat juga. Muhasabah sikit. Muhasabah, kita kena muhasabah. Pengajian-pengajian di masjid-masjid, apa yang diajarkan? Sejauh mana diajarkan tauhid tu? Sejauh mana? Ataupun hanya diajarkan untuk bergantung kepada tok ustaz, bergantung kepada tok syekh, bergantung kepada air jampi ustaz. Itu akhir sekali sama. Apa yang kita biasakan dalam masyarakat, itu yang kita akan dapat. Kesan dia. Dah biasakan masyarakat ni bergantung dengan air jampi pak ustaz, bergantung dengan doa pak ustaz. Akhir sekali semua benda akan bergantung dengan orang yang dianggap soleh tadi. Hilang barang pun jumpa ustaz tak? Hilang barang jumpa ustaz. Bukan ustaz, Tok Bomoh. Tuduh orang sini, cerai orang sana, orang sini cerai, kemudian berbunuh-bunuhan, dendam kesumat, sampailah ke 7 keturunan. Hak tu yang duk berlaku sekarang. Di samping tak akibat daripada tak menegakkan hukum syarak, itu juga meremehkan hukum syarak. Hak ni tanggungjawab pemerintah. Dah dapat jawatan, mana kamu? Dulu kamu kata nak tegakkan hudud, nak tegakkan undang-undang, sekarang tegakkan. Usahakan. Kalau tak mampu, usahakan. Dan jangan biarkan macam tu saja. Lepas tu kita kata benda ni bukan benda yang kita kata boleh kita main-main. Melibatkan hak Allah, melibatkan hak sesama manusia. Wallahul musta'an wa alaihi at-tuklan. Wala haula wala quwwata illa billah. Kita pun tanpa bantuan dan bimbingan Allah, tanpa
Kalau tanpa pertolongan daripada Allah SWT, kita pun takkan tahu perkara kebenaran. Sebab tu sampaikan tentang tauhid, tentang sunnah. Walaupun orang tak suka, tapi orang akan nampak, orang yang akan nampak, dia akan nampak kepentingan tauhid, kepentingan sunnah. Orang yang dibutakan oleh Allah, maka tidak ada siapa lagi yang boleh celikkan dia. Itu kita kata di luar batasan kita, di luar kemampuan kita. Kita hanya minta petunjuk kepada Allah SWT. Baik. Kemudian, balik pada kisah kita. فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت ثم دعا بهؤلاء الدعوات ورفع يديه فقال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Baik. Lalu Nabi Ibrahim AS pun bertolak, tinggalkan Hajar dan Ismail dengan penuh keimanan akan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, penuh tawakal, meninggalkan kedua orang yang dia sayangi, zuriat keturunannya, dan Hajar meninggalkan di padang yang ataupun di gurun yang tiada sebarang kehidupan, yang kering kontang. Nabi Ibrahim pun bertolak dan Hajar pun reda. Dia pun patah balik kan, dia kata raja'an, patah balik. Sama dengan Ismail yang tengah menyusu, masih lagi menyusu ketika itu. Ketika Nabi Ibrahim sampai di Thaniyah. Thaniyah ni satu kita kata bukit kecil. Haitsu la yarawnah. Cuba tengok, ini penting. Iaitulah di tempat yang tidak ada sesiapa yang boleh nampak Ibrahim. Termasuklah isterinya Hajar. Termasuklah Hajar. Termasuklah anaknya yang masih kecil Ismail. So Nabi Ibrahim dia bergerak tu, sebelum dia bergerak tu, dia cari tempat yang tak dilihat oleh sesiapa pun. Haitsu la yarawnahu. Seorang pun manusia tak boleh nampak dia. Termasuklah Hajar dan Ismail. Maknanya ketika itu tak ada orang kan. Hajar dengan Ismail je. Maknanya dia pergi dekat tempat yang Hajar dan Ismail tak nampak. Maksudnya bila dia dah gerak tu, dia sengaja Nabi Ibrahim cari tempat yang tak dilihat oleh isteri dan anaknya. Istaqbala biwajhihi al-baita. Nabi Ibrahim menghadapkan wajahnya ke arah bait, ke arah Baitullah. Kat sini kalau kita buka dalam tafsir Ibn Kathir, Imam Ibn Kathir kata doa ni yang zahirnya diungkapkan Nabi Ibrahim setelah pembinaan Kaabah. So Ibn Kathir dia tarjih maknanya setelah, itu dalam tafsir. Tapi dalam Al-Bidayah wa Nihayah dia berbeza. Maknanya Ibn Kathir dalam Al-Bidayah wa Nihayah dia kata ketika tu, maksudnya sebelum pembinaan Kaabah. Maknanya kat sini tak ada isu lah. Maknanya Nabi Ibrahim AS pandang dekat tapak Baitullah biwajhi al-baitah. Tak ada isu kalau kita faham dari konteks penceritaan dalam Al-Bidayah. Tapi kalau kita buka dalam tafsir Ibn Kathir, so Ibn Kathir dia kata doa ini dibaca ketika setelah pembinaan. Tetapi yang kalau kita tengok yang rajahnya, wallahu ta'ala alam, ayat ini maksudnya kalau kita tengok doa ini diungkapkan oleh Nabi Ibrahim betul-betul selepas ditinggalkan Hajar dengan Ismail. Sebab dalam ayat ini sendiri Allah kata inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Wadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. So, menunjukkan kepada kita doa ini memang diungkapkan, dibaca, diucapkan oleh Nabi Ibrahim AS Al-Khalil sebelum pembinaan bait, sebelum pembinaan Kaabah lah, Baitullah. Dan tidak ada halangan juga kalau kita nak kata doa ini diungkapkan 2 kali.
kan. Wallahu taala a'lam. Ala kulli hal, kita nak ambil yang kat sinilah, yang konteks penceritaan dalam Al-Bidayah wa Nihayah ni. Imam Ibn Katsir dia kata thumma da'a bihaula'i da'awat. Kemudian maknanya Nabi Ibrahim dicari tempat yang tak ada orang nampak. Maknanya tak ada orang nampak tu dah memang tak ada orang lah. Siapa pun tak ada lagi waktu tu. Yang ada hanyalah Hajar dan Ismail. Dan Ismail masih kecil. Tapi Nabi Ibrahim dia pergi agak jauh sampai dekat Thaniyah, bukit yang agak tinggi. Haitsu la yarawnahu, dia duduk dekat maksudnya arah yang tak boleh dilihat oleh Hajar dan Ismail. Kemudian dia menghadap wajahnya ke Baitullah. Kemudian dia berdoa dengan doa-doa ini. Dia mengangkat kedua tangannya. Kemudian dia mengatakan, Rabbana, wahai Tuhan kami, inni, sesungguhnya aku, askantu min zurriyati, aku telah menetapkan, aku telah menempatkan, aku telah meletakkan min zurriyati, daripada zuriat keturunanku, biwadin ghairi dhi zar'in, di lembah yang tiada tanaman, tiada hidupan, yang kering kontang, inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang diharamkan, al-muharram. Rabbana, wahai Tuhan kami, liyuqimus salah, supaya zuriat keturunanku ini mendirikan solat. Yakni beribadat. Mendirikan solat ini ibadat. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, maka jadikanlah hati-hati sebahagian manusia tahwi ilaihim, cenderung kepada mereka. Cenderung kepada mereka, merujuk kepada zuriat keturunanku yang menyembahmu, yang mendirikan salat di Baitullah. Warzuqhum minas samarat, rezekikan kepada mereka daripada buah-buahan. La'allahum yashkurun, moga-moga mereka bersyukur akan nikmat yang telah kamu limpahkan kepada mereka. So kalau kita tengok di sini, kalau kita buka dalam tafsir At-Tabari misalnya, perkataan salaf, salah seorang salaf, kalau tengok dalam tafsir At-Tabari, ya, tengok dalam tafsir At-Tabari. At-Tabari sebut dalam bila ayat ni, dia ada sebut tentang disebutkan riwayat daripada Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair kata, "Law qala af'ilatan nas tahwi ilaihim lahajjat al-yahud wan nasara wal majus, walakinahu qala af'ilatun minan nas tahwi ilaihim fahumul muslimun." Kalaulah Nabi Ibrahim kata, jadikanlah hati manusia seluruhnya tahwi ilaihim, cenderung kepada mereka, yakni penduduk Mekah. Kalau Nabi Ibrahim tak kata af'idatan minan nas, kalau dia kata af'idatan nas, ni dia ulama istinbat. Kalaulah Nabi Ibrahim kata dekat dalam doa dia tu af'idatan nas, dia tak kata af'idatan minan nas, yakni min tab'idiyah sebahagian. Kalau Nabi Ibrahim ucapkan dalam doa tu, ya Allah, jadikanlah seluruh hati manusia itu cenderung kepada mereka, sudah tentulah akan datang menziarahi Baitullah, yakni di Mekah itu, Yahudi, Nasrani, Majusi dan seluruh manusia. Akan tetapi Nabi Ibrahim tak kata macam tu. Nabi Ibrahim doa dia khusus kepada orang Islam. Af'idatan minan nasi tahwi ilaihim fahumul muslimun. Sebab itu datangnya minan nas, min tab'idiyah, sebahagian manusia, bukan semua manusia. So ini dalil membantah apa? Orang yang kata Arab Saudi benar kan Yahudi masuk buat haji kan, tawaf kat, oh, mana ada, bohong, cerita palsu, cerita karut marut tu lah orang kita suka.
Tambah-tambah ustaz-ustaz akhir zaman. Ada surah panggil ustaz akhir zaman ni, dia suka cerita pasal akhir zaman, tapi dia tak faham apa. Oh, kuliah tu khusus kuliah pasal apa? Maksiat, konsert di Riyadh. Tu dia. Sanggup tu buat satu kuliah pasal nak cerita pasal maksiat dekat Riyadh saja. Apa faedah dia? Kenapa tak buat kuliah tu kuliah yang lebih bermanfaat? Bukan setakat orang apa dia khusus pada Riyadh tu, apa panggil, punyalah benci Arab Saudi tu sampai tahap kuliah khas dia baru ulas pasal maksiat konsert di Riyadh Arab Saudi. Tapi kalau kena geng dia, hak Tok Bomoh ni tak mau buat kuliah pula. Buatlah kuliah pasal Tok Bomoh ni. Buat kuliah pasal apa? Pasal syirik dekat Gunung Jerai. Tak buat pula, senyap. Tu banjir kat Kedah tu. Kenapa nak sibuk dengan apa? Sesuatu yang kita sendiri tidak ada ilmu tentangnya. Oh, sibuk dia ulas tu macam dia paling faham sekali tentang politik negara tu, tentang keadaan ulama kat situ. Tu orang kita. Orang Melayu kata apa? Kuman di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tak tampak, dia tak nampak. Kuman yang apa seberang lautan tu nampak, gajah depan mata tak nampak. Hak ni hak syirik duk berlambak lagi dalam negara ni, tak mau buat kuliah khusus, tak mau buat kuliah khas. Dia duk kalut tentang Arab Saudi. Macam dia diamanahkan untuk jadi apa, ulama, dia pegang jawatan ulama Arab Saudi. Padahal dalam negara kita sendiri banyak kemungkaran. Konsert dalam negara kita ni punya banyak. Hak duk buat maksiat apa semua banyak. Hak tu dia tak mau kalut. Ini ustaz-ustaz akhir zaman. Dia suka cari tajuk tu saja. Nak cari kesalahan. Kita bukan nak backup Arab Saudi, tapi kok mana pun yang mungkar. Tapi kenapa selektif? Kan? Ni kenapa tak buat tajuk pasal bomoh ni? Tu syirik dekat Gunung Jerai. Syirik dekat Melaka. Banyak lagi benda. Duk percaya bomoh apa semua tu. Lagi dahsyat. Kalau syirik, Allah tak ampun dosa. Depa hak menari dekat konsert tu paling kurang kalau dia mati sempat bertaubat, Allah ampun. Hak ni kalau sini syirik, sambil duk meratib ribu-ribu kali pun kalau syirik, Allah tak ampun dosa. Solat jemaah, jaga tapi syirik, Allah Ta'ala tak terima. Pergi haji, pergi umrah setiap tahun tapi syirik, Allah tak terima. Kena faham mana prioriti. Ya, kita tak setuju dengan kemungkaran, tapi bukan dengan kita buat. Kita nampakkan kemungkaran tu pada orang lain tu seakan-akan kita ni tak ada apa perkara mungkar. Sekarang macam kita ni maksum, kita ni macam tak ada dosa. Cakap kat orang tu macam tak ada dosa. Cakap tu macam ulama-ulama dekat Saudi tu tak buat kerja lah. Senang cerita. Dia punya gaya, dia punya taklik dia tu, dia punya komentar tu sampai macam tahap, ulama-ulama semua dah tak berguna dah. Dia seorang je lah. Dia sembang tu kencang. Sembang macam dia lah ulama yang paling kibar sekali, dia lah yang paling tahu sekali tentang maksiat yang berlaku dekat Arab Saudi, dia lah yang paling alim sekali. Padahal dekat negeri dia sendiri penuh dengan kesyirikan, penuh dengan kemungkaran, dia buat-buat pejam mata tak nampak. Itu perangai ustaz akhir zaman. Kita tengok Allahu Akbar. Apa? Kemudian buat tajuk tu maksudnya ini semua apa? Saja. Dah tak ada dah isu, dia nak carilah kesalahan. Sebab mereka duk dah taram lama dah kan. Tu macam-macam keluar kenyataan. Padahal banyak lagi maksiat yang berlaku dekat negara-negara Islam yang lain. Mesir apa semua tu banyak. Kenapa tak ulas tu?
Kenapa Saudi saja? Sebab dia ada lah tu. Pasal dendam dengan Saudi tu. Dia dendam bukan pasal apa, pasal Saudi ni bawa tauhid tu je lah. Syiah, Sufi, sama. Seangkatan. Hak tu mereka pengang sangat tu. Isu yang dekat Saudi yang kita kata yang taklah kita kata isu kita kata isu yang kita ingkar kemungkaran. Kita tak reda. Tapi kenapa perlu dipanjang-panjangkan macam seakan-akan kita saja yang ingkar kemungkaran? Sampai ulama Saudi tu bagi mereka tak ada langsung yang berguna dah. Nak bagi tahu. Kan? Ni masalah sekarang. Masalah. So ayat ni jawapan simple je. Sa'id bin Jubair kata, kalaulah Nabi Ibrahim doa afidatan nas, sudah tentulah Yahudi, Nasrani, Majusi, semua bangsa akan datang pergi Mekah. Akan buat haji, akan tawaf, akan berhaji di Mekah. Tapi tak berlaku. Allah Ta'ala kata afidatan minan nas. Doa Nabi Ibrahim tu. Hati-hati sebahagian manusia. Sebab itu kata Sa'id bin Jubair, fahumul muslimun, orang Islam saja yang buat haji. Takkanlah tak cerdik sangat kot. Macam manalah takkanlah Saudi ni jahat sangat nak buka pintu Mekah tu, Masjidil Haram tu bagi orang. Kenapa pula Yahudi nak pergi buat haji pula? Mereka tak beriman pun dengan Nabi Muhammad. Karut betul. Itu satu, jahil tentang ayat Quran, jahil tentang sejarah, jahil tentang Yahudi. Mereka sendiri pun tak tahu Yahudi tu macam mana akidah dia orang. Kenapalah pula si Yahudi ni nak pergi tawaf dekat haji? Dia tak beriman dengan Nabi Muhammad pun. Mekah yang ada dalam kitab dia orang, Jabal Faran, Jabal Paran, Mount of Paran, Jabal Paran, dia orang selewengkan. Dia orang kata itu bukan Mekah, itu di Palestin. Takkanlah dia orang ni, orang yang selewengkan dalam kitab dia orang, tempat Nabi Muhammad SAW lahir, tempat Nabi Muhammad mulakan dakwah, Mount of Paran dalam Old Testament, dalam Deuteronomy antaranya, Sifir Tathniyah, mereka tafsirkan di Palestin. Ulama Islam faham Paran tu, dan ulama-ulama Yahudi yang jujur, Paran tu Mekah. Macam mana pula lah orang Yahudi nak pergi, kalut nak pergi buat haji kat Mekah, kan? Jadi kita kata itu dakwaan sajalah, dakwaan. Tak betul pun. Maksudnya banyak benda-benda palsu ni tersebarlah dalam masyarakat ni disebabkan oleh, ialah kita kata fitnah. Fitnah media masa ni memang. Sebab tu menuntut ilmu. Bukan kita kalut nak jawab satu-satu. Setiap ada isu je nak suruh ustaz jawab, tak payah. Menuntut ilmu. Dalam majlis ilmu tu dah akan ada jawapan. Kita nak dengar atau tak dengar je. Dah ada je ni, ada jawapan ni. Sa'id bin Jubair kata afidatan minan nas, laisa afidatan nas. Maksudnya orang Islam saja nak pergi haji. Mana main celah mana Yahudi pula nak main haji ni? Kalau lainlah kalau Yahudi tu masuk Islam. Kan? Tu pun susah kita kata. Orang kita ni dia cepat mudah terpedaya. Allahul musta'an. Baik. Sebab tu nak mencerdikkan orang ni bukan senang. Nak mengilmukan orang, nak membumikan ilmu dalam masyarakat ni bukan senang. Orang tak suka pun. Sebab benda tu kita kata benda yang bercanggah dan berlawanan dengan nafsu, kebiasaan masyarakat. Tapi kita yakin Allah Ta'ala akan pilih hamba-hambanya. Dia akan buka pintu, dia akan buka hati-hati manusia yang nak menerima kebenaran. Itu sudah pasti. Sebab apa? Hati-hati manusia itu berada di tangan dia. Dia yang menggerakkan dan membolak-balikkan. Sebab tu kita tak tahu. Jadi kita sampaikan kebenaran. Baik. Jadi itu berkenaan dengan tafsir ayat tadilah, doa Nabi Ibrahim AS. Wa faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Rezekikan mereka daripada buah-buahan. Moga-moga mereka bersyukur. Kan?
وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفد ما في السقاء وعطش ابنها وجعلت تنظر إليه يتلوى أو قال يتلبط فانطلقت كراهية أن تنظر إليه. So, jadi kita tengok tadi macam mana Nabi Ibrahim AS ajarkan kat kita kemuncak keikhlasan. Sebab dia Khalilullah, Khalilur Rahman. Orang yang Allah Ta'ala paling kasihi selain daripada Nabi Muhammad SAW, yang mencapai tahap khullah, kecintaan yang tertinggi di sisi Allah, Nabi Ibrahim AS. Sebab itulah dinisbahkan millah ini kepada millah Ibrahim. Dan Nabi Muhammad pun diperintahkan untuk ikut Nabi Ibrahim. Dan kita semua diperintahkan untuk ikut, jadi teladan. Jadikan teladan kita Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim. Sebab tu tengok macam mana keikhlasan Nabi Ibrahim, kemuncak keikhlasan. Cuba kita banding bezakan dengan orang hari ni, memang tak boleh nak banding lah. Nabi Ibrahim, dia tinggalkan anak dia, dia cari tempat yang anak dan Hajar, isterinya, tak boleh nampak. Lalu dia berdoa dekat situ. Kita hari ni, doa live, doa buat live. Lalu ni ada budaya baru. Budaya baru sekarang ni, kalau bagi infak, dia nak suruh ustaz tu buat doa secara live. Sebab dia nak kata nak amin kan. Allahu Akbar. Ustaz tu pun, satu tak faham tauhid. Satu juga ustaz pun tak faham juga. Kadang-kadang kita pun tak faham macam mana dia ustaz, dia boleh buat macam tu. Orang panggil ustaz. Dia pun buatlah doa secara live. Setengah jam doa. Allahu Akbar. Ingatnya kalau syarah doa ke, okey lagi ni 30 minit. Doa saja. 15 minit doa saja. Duk buatlah muka dia dengan khusyuknya. Allahumma. Lepas tu kat bawah tu letak apa? Account bank. Nombor account bank. Tak kena lah. Kita cakap ni kita letak account bank kat. Kita letak account bank ni untuk apa? Untuk majlis ilmu, bukan majlis doa. Untuk gerakkan majlis ilmu. Beza kan? Beza dengan orang yang buat doa live, dia letak bawah tu account bank, ataupun buat qiyamul lail perdana ataupun qiyamul lail live. Memang jauh. Tu orang kita kan, kalau dia nak, ialah tak salah kalau minta kawan tu tolong doa depan-depan. Tak salah, tak menjadi kesalahan, harus. Tapi kalau dijadikan budaya, tolong doa kat saya, dia doa pun depan-depan. Bila kita nak belajar tentang keikhlasan, bila kita nak amalkan sunnah Nabi yang Nabi SAW sebutkan doa yang mustajab, doa seorang saudara ketika tanpa pengetahuan saudaranya, ala zahril ghaib, tanpa pengetahuan saudaranya. Bila kita nak praktikkan sunnah tu? Kalau semua doa kita ni diniagakan. Diniagakan dengan nilai-nilai yang kita letakkan, walaupun kita tak letak harga, tetapi didagangkan dengan cara macam tadi. Takkan tak ada rasa, aku ni nampak hebat ni doa. Macam doa kita saja yang mustajab. Takkan tak rasa ada sikit rasa macam janggal dengan ganjil. Kan orang duk tengok kita doa dengan penuh khusyuk ni, takkanlah tak ada rasa macam syok kan. Kalau orang yang normal, orang yang fitrah dia sejahtera, dia akan tutup apa segala pintu yang boleh menyebabkan orang terpedaya dengan diri dia. Ni apa lagi doa dekat live ni? Tak payah. Lainlah kalau dia buat syarah doa ke, syarah Hisnul Muslim, syarah doa. Bukan ustaz tu tolong berdoa, kita pun amin. Tak, bukan macam tu. Kalau dia dalam syarahan dia, dalam kuliah dia tu dia berdoa, kita aminkan, tak ada masalah. Bukannya buat doa, majlis doa khusus. Online tu khusus doa. 15 minit tu doa saja, kadang-kadang setengah jam. Hak tu dah buat tahlil apa semua sama. Orang marahlah kalau kita cakap macam ni. Tapi itulah ritual yang kita kata macam itulah sebab kenapa orang Islam tak maju-maju. Hak tu je lah. Kalau ustaz panggil baca doa, ustaz kerja dia tolong baca doa, upah baca doa, tolong baca doa. Ustaz, kerja ustaz baca doa je.
Pergi majlis maksiat pun ustaz panggil ustaz agak. Kan ada banyak yang berlaku. Tu puncanya ustaz tu sendiri murjiah, ustaz sendiri tak faham tanggungjawab dia. Ustaz saya jemput majlis tari menari, majlis maksiat, majlis nyanyian. Panggil juga ustaz baca doa amin amin amin. Ustaz jadi boneka, jadi puppet. Sama macam tu, bukan macam tu. Bukan macam tu layanan kita pada orang yang mengajar kita. Tapi tengok macam mana masyarakat kita hari ni. Kalau ustaz pun direndahkan kedudukan dia macam tu, apa nak harap lagi? Kan? Buat majlis maksiat, buka aurat apa semua, panggil ustaz baca doa. Ustaz pun baca doa lah. Lurus bendanya ustaz tu. Takkanlah tak boleh tolak sikit pun. Takkanlah dia tak ada rasa. Tak, dia kata saya dakwah apanya? Kalau dakwah dia dah ingkar kemungkaran. Tak. Dia tengok tu dia amin 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 ya. Itu kita kata irja, murjiah. Maksudnya tak faham maksudnya konsep iman. Banyak benda yang kita kena tengok. Bezakan dengan Nabi Ibrahim AS, padahal bukan orang lain. Isteri dan anak dia pun. Hajar dengan Ismail. Dia jauhkan diri, cari tempat yang tak dinampak oleh Hajar dan Ismail. Angkat tangan doa. Itu kemuncak keikhlasan. Kita hari ni doa sikit. Ambil gambar. Buat live. Facebook live pula. Buat YouTube pula. Kat Mekah tu lagi lah. Live. Tolong doa kat saya nama. Okey, baca doa pula depan Kaabah tu, ambil kat kamera pula. Lepas tu nak harapkan penerimaan Allah macam mana? Kalau dah doa tu penuh dengan riak, ujub. Dia kata saya tak riak, saya ikhlas. Perbuatan dia tu dah riak dah. Tak faham pula riak. Perbuatan dia menzahirkan doa yang dibuat secara live tadi tu dah riak dah tu. Apa maksud riak? Buat amalan untuk dipertonton, untuk diperlihatkan. Tu riak. Walaupun dia kata niat saya ikhlas, dia dah riak dalam perbuatan dia. Tak kira lah niat dia apa. Tak faham. Sama juga yang hak duk buat bacaan doa selamat apa semua. Sama. Baca doa kan. Buat baca doa online. Tak payah buat doa online. Buat majlis. Kalau baca Yasin, buat majlis taklim tentang surah Yasin tu. Ini asyik duk buat bacaan Yasin tapi tak faham surah Yasin. Hak tu duk pergi jumpa bomoh lagi tu. Bagus dah buat baca Yasin tu. Buat baca Yasin, buatlah tajwid ke. Ajak tajwid ke. Okey, tu lagi bagus daripada baca Yasin saja. Sebab orang kita, dia anggap baca Yasin, okey, berkat turun. Bukan macam tu. Quran ni berkat dia apa? Mubarakah liyadabbaru min ayatihi. Keberkatan itu pada orang yang tadabbur. Bukan baca saja. Baca saja ya berkat juga, tapi baca dalam keadaan yang tak ditunjukkan caranya oleh salafus soleh, oleh para sahabat Nabi, tak dapat juga berkat. Hak tu yang jadi baca Yasin banyak-banyak tapi tak ada berkat. Duk buat bid'ah lagi, duk percaya bomoh lagi, duk buat syirik lagi. Tak selesai masalah. Buat surah Yasin tu, tadabbur surah Yasin tu. Tafsir. Buat. Kalau malam setiap Khamis buat baca Yasin. Buat tafsir. Tadabbur. Baru betul. Ni tak duk baca. Online pun buat baca Yasin juga, baca Yasin. Ramai-ramai buat baca Yasin. Lepas tu ingat dapat berkat. Lepas tu percaya pula bomoh. Berkat apanya? Dalam surah Yasin tu penuh dengan ayat tentang tauhid. Ayat tentang larangan tak ada syirik. Ayat tentang kekuasaan Allah dalam surah Yasin. Kalau dia dah baca betul-betul faham surah Yasin, dia tak akan jumpa bomoh dah. Tak akan minta dah ayat jampi daripada Pak Ustaz. Tak akan minta dah dekat bomoh. Tak akan percaya dekat bomoh. Kalau betul-betul dia faham surah Yasin. Ini tak, sebaliknya berlaku. Tak faham. Tu duk baca surah Yasin dengan niat apa? Jampi semata-mata. Niat nak dapat kebal. Niat nak hilang. Nak jadi halimunan. Kan dulu kan? Nak rentas negeri. Baca surah Yasin. Siapa ajak? Tok Syekh dia ajak. Baca surah Yasin 7 kali. Baca dekat ayat tu. Waja'alna min baydihim saddan. Min khalfihim saddan. Baca ayat tu.
hilang boleh jadi halimunan. Tu tak berkat apa seleweng Quran. Wallahu musta'an. Baik, jadi kita sampai dekat sini. Jadi insya-Allah kita akan masuk pada perbahasan yang berikutnya berkenaan dengan perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, apa yang berlakulah setelah itu, maksudnya apa yang berlaku dan apa kaitannya dengan manasik haji, ibadat-ibadat haji, manasik yang ada dalam ibadat haji yang kita praktikkan hari ini, apa kaitan, contoh macam sa'i dan sebagainya, ada kaitan dengan apa yang berlaku dari sudut sejarah. Baik. Jadi yang rasa cukup setakat itu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati apa yang kita sampaikan, menjadikan kita sentiasa mendengar sesuatu yang baik dan kita memilih yang terbaik, dan menjadikan kita di kalangan orang-orang yang sentiasa kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar, dan menjadikan kita semua orang yang sentiasa berusaha untuk mengamalkan apa yang kita pelajari. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.